Kesatuan set P atau set Q ini akan kita tuliskan dengan simbol seperti ini, iaitu P, dan di sini ada satu simbol yang seperti U, itu adalah sebenarnya datang dari bahasa Inggeris, iaitu union. Jadi kita akan gunakan simbol U itu untuk mewakili kesatuan, iaitu kesatuan set P atau set Q kita akan tuliskan dalam bentuk P union Q. Kesatuan set P atau set Q ini adalah mewakili semua unsur dalam set P atau set Q. Sebenarnya union ini atau kesatuan ini mewakili kesemuanya unsur di dalam kedua-dua set ini. Jadi itulah maksud sebenar untuk kesatuan, iaitu sebenarnya kita nak semualah. Jadi mari kita lihat pula gambar Raja Venn diagram. Jadi di sini kita lihat yang ini, kita ada beberapa kemungkinan yang boleh kita temui. Sama ada kesatuan bagi 2 set atau kesatuan bagi 3 set. Jadi yang pertama sekali adalah kesatuan set P atau set Q ini. Jadi di sini kita sebenarnya nak semua unsur di dalam dua-dua set ini. Jadi yang kedua pula adalah kesnya apabila Q itu adalah subset bagi P, maka kita akan ambil kesemuanya di dalam ini. Jadi ini adalah kesatuan bagi set P atau set Q, di mana Q itu adalah subset bagi P. Dan yang keadaan yang ketiga itu kita mempunyai 3 set, tetapi yang diminta itu hanya kesatuan Q atau R ini. Jadi maka kita hanya ambil yang Q dengan R sahaja. Jadi inilah kesatuan Q dengan R. Yang keempat itu adalah kesatuan bagi ketiga-tiga set, maka kita akan ambil yang di dalam ini sahaja. Jadi sebenarnya kita masih ada lagi unsur yang lain ini, iaitu yang unsur lain dalam set semester lah. Begitulah 4 keadaan yang mungkin bagi kesatuan 2 atau 3 set. Jadi di sini mari kita lihat contoh. Jadi diberi set P sama dengan gandaan 2 yang kurang daripada 10, set Q faktor bagi 10, dan set R adalah gandaan 3 yang kurang daripada 10. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Jadi di sini kita diminta untuk mencarikan kesatuan bagi 2 set atau 3 set. Jadi sebelum kita selesaikan soalan tu, kita mesti kena senaraikan dulu unsur-unsur bagi setiap set. Iaitu mulakan dengan P. P ini adalah gandaan 2 yang kurang daripada 10. Maksudnya kita ada 2, 4, 6, 8. Disebabkan dia mau kurang daripada 10, maka kita sampai 8 sahaja. Lepas tu kita lihat set Q, iaitu Q ini adalah bagi faktor bagi 10. Jadi apakah nombor yang dapat bahagikan 10 dengan penuh, iaitu 1, 2, 5 dan 10. Selepas tu kita ada set R gandaan 3 yang kurang daripada 10. Maksudnya kita akan tuliskan 3, 6 dan 9. Jadi begitulah unsur-unsur bagi ketiga-tiga set ini. Jadi yang pertama sekali kita mau carikan kesatuan P dengan Q. Jadi di sini kita akan tuliskan semua unsur untuk P dengan gabungkan sekali dengan Q. Dan perhatikan di sini kita sebenarnya ada ulangan. Yang ulangan tu kita tak payah tuliskan 2 kali, kita hanya tuliskan sekali sahaja. Jadi kita akan mulakan dengan susunan lah. Contohnya kita lihat P itu mula dengan 2, tapi Q itu mula dengan 1. Jadi kita akan mulakan dengan 1 dulu. 1. Lepas tu 2 tu ada ulang, tapi kita tulis sekali saja. Lepas tu seterusnya adalah 4, 5, 6, 8 dan 10. Jadi begitulah semua unsur bagi kesatuan P dengan Q. Jadi mari kita teruskan dengan yang kedua, iaitu kesatuan P atau R. Jadi kesatuan P atau R itu kita akan tulis sekali lagi gabungan antara P dengan R, iaitu kita lihat nombor mana satu yang lebih kecil, 2 dengan 3. Jadi kita akan mulakan dengan 2 dulu, iaitu 3, selepas tu 4, selepas tu 6, lepas tu 8 dan 9. Jadi ini adalah kesatuan P atau R. Selepas tu kita ada kesatuan Q dengan R. Jadi Q dengan R pula, kita lihat nombor yang pertama tu adalah 1. Selepas tu 2, 3, 5, 6, 9 dan 10. Jadi kita simak baliklah, iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Jadi begitu untuk yang ketiga. Selepas tu kita mau kesatuan P atau Q atau R. Jadi maksudnya kita gabungkan semua. Jadi kita mulakan dengan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9 dan 10. Jadi begitulah kesatuan bagi ketiga-tiga set tersebut. Jadi maka selesai untuk jenis soalan yang pertama. Kita lihat pula jenis soalan yang kedua, iaitu loraikan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Jadi ini adalah kita diberikan 3 set, tapi kita hanya diminta untuk loraikan kesatuan P atau Q. Jadi di sini gabungan P dengan Q, kita akan loraikan kedua-dua yang di dalam ini. Maksudnya kita mau semua yang di dalam P dengan Q. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Yang kedua pula adalah kesatuan P atau Q atau R. Maksudnya kita mau ke semua unsur di dalam ketiga-tiga set tersebut, maka kita akan loraikan ketiga-tiganya. Jadi itulah kesatuan, iaitu union. Jadi selesai untuk soalan yang kedua. Mari kita lihat bahagian yang seterusnya, iaitu pelengkap bagi kesatuan set. Pelengkap ini akan diwakili dengan satu tanda koma di atas ni dan dibaca sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Jadi pelengkap itu sebenarnya adalah kawasan yang selebihnya lah, selain daripada kesatuan A atau B. Maksudnya yang di luar lah. Contohnya kita lihat Venn diagram, ini sebenarnya adalah kawasan yang terbalik daripada apa yang kita lihat tadi, iaitu kalau kita ada pelengkap bagi kesatuan set P atau set Q, kita hanya ambil yang di luar saja, iaitu unsur-unsur yang selain daripada set P dengan set Q. Inilah kawasan pelengkapnya. Dan keadaan yang kedua tu adalah apabila Q itu adalah subset bagi P, kita juga sama juga ambil yang di luar ini sahaja. Ya, jadi inilah kawasan pelengkapnya. Dan kalau kita ada keadaan yang ketiga ini, di mana kita ada 3 set, dan perhatikan apa yang diminta itu adalah pelengkap bagi kesatuan P atau R. Jadi di sini apa-apa saja yang di P dengan A tu kita jangan ambil. Kita ambil yang di luar saja. Di luar daripada P dengan A. Jadi inilah pelengkap. Dan terakhir sekali kita ada pelengkap bagi kesatuan P atau Q atau A. Maksudnya kita hanya ambil yang di luar ini sahaja. Iaitu sudah kita warnakan dengan warna pink lah. Atau saya gunakan pen ini untuk loraikan semula. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Diberi set semester ialah integer antara 10 sampai 20. Set K ialah nombor gandaan 4. Set L ialah gandaan 3. Dan set M ialah nombor perdana. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Jadi di sini ada 4 keadaan yang diminta. Kita diminta untuk mencarikan pelengkap. Jadi sebelum kita selesaikan soalan tu, kita perlu senaraikan dulu apakah unsur bagi setiap set. Jadi kita senaraikan dulu untuk K. Unsurnya adalah gandaan 4 yang di antara 10 sampai 20. Maksudnya kita akan ambil mula daripada 12. Sebab 12 tu adalah 4 darab 3. 4 darab 4 adalah 16 dan 4 darab 5, 20. Ini unsur bagi K. Lepas tu unsur bagi L pula adalah gandaan 3. Jadi 3 darab dengan 3, 9 belum sampai. 3 darab 4, 12 juga. 3 darab 5, 15. 3 darab 6, 18. 3 darab 7, 21 sudah lebih. Jadi hanya sampai 18 saja. Lepas tu kita lihat pula M. M ini nombor perdana antara 10 sampai 20, maksudnya adalah 11, 13, 17 dan 19. Dan perhatikan semuanya adalah nombor ganjil lah. Jadi dalam nombor perdana tu memang kebanyakannya adalah nombor ganjil, kecuali nombor 2 saja yang nombor genap. Begitulah unsur untuk ketiga-tiga set. Selepas tu kita nak selesaikan soalan. Contohnya pelengkap bagi kesatuan K atau L. Jadi sebelum kita carikan pelengkap, baik kita senaraikan dulu apakah unsur yang di dalam kesatuan K dengan L. Jadi di sini kita lihat apakah gabungan antara K dengan L tu. Kita lihat nombor tu adalah 12, 15, 16, 18 dan 20. Maka kita hanya senaraikan apakah unsur lain dalam set semester tu selain daripada kesatuan K
atau L ini. Jadi kita punya pelengkap senaraikan. Okey, iaitu mula daripada 10, 11, 13, 14, lepas tu 17, 19. Jadi bilangan unsur dalam pelengkap ini kita hanya cuma bilangkan atau hitungkan bilangan unsur tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 unsur di dalam set pelengkap ini. Jadi begitulah jawapan bagi A. Mari kita teruskan dengan B pula. Jadi di sini sama seperti A tadi, kita perlu senaraikan dulu kesatuan bagi K atau M dahulu. Jadi kita senaraikan dulu apakah unsur yang dapati untuk kesatuan K atau M ini. Jadi K dengan M, kita lihat nombor pertama tu adalah 11. Lepas tu 12, 13, 16, 17, 19, 20. Maka kita akan senaraikan apakah unsur pelengkapnya, iaitu unsur yang selain daripada kesatuan K atau M itu, iaitu kita lihat adalah mula dengan 10, selepas tu adalah 14, lepas tu 15, lepas tu 18. Jadi di sini kita punya bilangan unsur bagi pelengkap kita adalah 4 sahaja. Ya, jadi begitulah jawapan untuk B. Dan untuk C pula, kita sama juga senaraikan dulu apakah unsur bagi kesatuan L atau M ini. Jadi di sini kita akan senaraikan L dengan M mula dengan 11, 12, 13, 15, 17, 18 dan 19. Sebenarnya kita hanya gabungkan unsur yang di dalam L dengan M lah. Selepas tu kita hanya senaraikan apakah pelengkapnya, iaitu unsur selebihnya, iaitu mula dengan 10, selepas tu kita 14, lepas tu 16, lepas tu 20. Dan bilangan unsur di sini adalah, kita perhatikan berapanya, adalah 4. Jadi begitulah jawapan untuk C. Dan untuk D pula, kita perlu carikan dulu kesatuan bagi K atau L atau M dahulu. Jadi kita senaraikan apakah unsur bagi ketiga-tiga set ni. Jadi kita gabungkan semua tu 11, 12, 13, lepas tu adalah 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Jadi pelengkapnya adalah apakah unsur lain selain pada kesatuan dalam tu, iaitu kita lihat apakah nombor yang tak ada 10 dengan 14 ada lagi tidak. Jadi tak ada lagi. Jadi kita ambil bilangan unsur bagi pelengkap kesatuan K dengan L dengan M ni adalah 2 sahaja. Jadi begitulah soalan bagi pelengkap ini. Dan kita lihat yang terakhir sekali, kita diminta juga untuk loretkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Dan di sini kawasan yang diminta kita loret adalah pelengkap bagi kesatuan P atau Q. Jadi persatuan bagi P atau Q adalah gabungan antara P dengan Q, dan kita diminta carikan pelengkap, maksudnya kawasan yang di luar P dengan Q. Jadi kita loretkan saja kawasan yang di luarnya. Jangan masuk ke dalam P dengan Q sahaja. Jadi loretkan semua yang di luar. Jadi begitulah jawapan untuk A. Mudah saja, kita hanya tinggalkan P dengan Q, jangan loretkan semua yang di luar. Jadi untuk soalan B pula adalah pelengkap bagi kesatuan P atau Q atau R. Maksudnya kita hanya loretkan kawasan yang di luar ini. Jadi di sini kita loretkan semua yang di luar kecuali PQR. Jadi inilah kawasan pelengkapnya. Jadi selesai untuk